Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam siri pembelajaran kita, iaitu belajar membaca Al-Quran langsung dari Al-Quran, iaitu langsung daripada ayat Al-Quran tersebut. Dalam siri yang ketujuh, dalam bacaan kita pada surah Al-Kafirun. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, seperti biasa saya mohon supaya mereka yang baru view, sila subscribe dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Tujuan share itu ialah untuk kita mendapat pahala belajar dan juga pahala kerana menyebarkan berita tentang adanya ilmu. Dengan itu kita mendapat rahmah dan keberkatan daripada Allah SWT kerana belajar dan berkongsi ilmu. InsyaAllah. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada pagi ini. Bermula dengan, iaitu dengan nama Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita pergi pada ayat yang pertama dalam surah Al-Kafirun, iaitu bermula dengan huruf isti'la, iaitu huruf qaf yang baris di hadapan, bunyinya ku. Ku, terangkat lidah kita, iaitu huruf isti'la ni, terangkat pangkal lidah kita. Baik. Qaf baris hadapan dimatikan dengan lam, bunyinya dengan jelas, iaitu dengan izhar tanda mati di sini, qul. Daripada makhraj qaf pergi kepada makhraj lam matinya. Dan kemudian kita pergi kepada iaitu kepada ya di sini. Dalam kalimah yang kedua ni dia ada dua kalimah di situ, iaitu ya dengan ayyuha. Jadi apa yang kita perlu perhatikan situ, ya baris di atas bunyinya ya, kemudian ada mat di sana. Tanda alif kecil ini yang kita belajar tanda-tanda dalam Al-Quran, itu alif kecil, itu menunjukkan mat. Kemudian perhatikan di sana, mat ini bertemu dengan kalimah hamzah dalam kalimah ayyuha. Ayyuha. Jadi di sini terdapatlah hukum mat jaiz mufassir, di mana kita membaca ya dengan 4 atau 5 harakat. Iaitu macam mana kita baca dia? Ya, panjang. Kemudian sambung hamzah baris di atas a. Kemudian hamzah ini ditasydidkan dengan huruf ya, yang bertasydid dengan huruf ya. Jadi dibacakan hamzah dengan ya yang mati, ai. Kemudian baru ya baris hadapan. Itu baris hadapan bunyinya yu. Jadi ayu, kemudian ha alif, bertemu dengan alif baris di atas bunyinya ha, tetapi kena baca dengan, perhatikan, ha di sini bertemu pula dengan alif lam qamariyah. Jadi ha ni tak boleh baca ha saja, bila kita menyambung kita akan baca dengan izhar qamariyah, jadi bunyinya hal. Ya ayyuhal. Kemudian kalimah berikutnya adalah al-kafirun. Tadi alif lam tadi bermula dengan alif lam. Jadi huruf kaf baris di atas bunyinya ka, tapi ada sini tanda mat di sana. Dia baris di atas, jadi kita baca dengan mat asli ka, panjang 2 harakat. Fa baris bawah bunyinya fi. Kemudian ra waw baris hadapan bunyinya ru. Kemudian bertemu dengan huruf nun baris di atas na, tetapi huruf nun ini kita sukunkan. Daripada ada baris, tidak ada baris. Jadi kita kena guna hukum mad arid li sukun, dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Bunyinya run, 4 harakat. Kalau nak panjang, run. Jadi berakhir dengan makhraj nun. Baik, kita dah perhatikan semua hukum dan kita perhatikan kalimah 1. Sini ada ya 2, 3, 4. Sebenarnya ada 4 kalimah di sini. Baik, kita bacakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kita pergi kepada
ayat yang kedua yang bermula dengan huruf lam alif. Lam baris di atas dan alif itu sebagai mat. Jadi kita baca pasal apa ada tanda gelombang di sana, iaitu menunjukkan dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah. Apabila mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, iaitu kalimah a'budu ni, maka la ini hendaklah dibaca panjang. Dibaca panjang, iaitu 4 atau 5 harakah. Bunyinya la, 4 atau 5 harakah. Kemudian kita pergi kalimah yang kedua, hamzah pada sejata bunyi a, kemudian dimatikan dengan ain jadi bunyi a. A bunyi, iaitu ain, ingat iaitu makhrajnya di tengah-tengah halqum. Hamzah di bawah, jadi dekat a, daripada bawah pangkal halqum pergi ke tengah halqum. A. Kemudian ba baris depan bunyinya bu, dal baris depan bunyinya du. Jadi a'budu. Jadi dua kalimah ini disambung la a'budu. Kemudian sana sambungnya kalimah ma di sana, mim baris di atas, iaitu mim baris di atas kena baca dengan, sebab ini adalah huruf mat alif, sebelumnya baris di atas kena baca mat asli 2 harakah. Ma. Kemudian ta. Ta iaitu kita tekankan kita punya gigi kepada pangkal gigi kacip di sana. Ta mati dengan ain. Jadi daripada gigi sana, belakang gigi kacip pergi kepada tengah halqum. Ta. Bunyinya ta budun. Ba baris depan bu, dal baris depan dengan waw du. Ini huruf mat waw. Dan nun ini baris di atas bunyi na, tetapi kita wakaf dekat sini sebab ayat yang kedua. Jadi kita baca dengan mat aridli sukun, iaitu bunyinya dun. Daripada baris depan dal, makhraj dal pergi kepada makhraj bunyinya nun. Dun, dan dal dengan nun dan makhraj sana dekat-dekat. Nun belah atas sikit, dal belah bawah. Jadi bunyinya ta'budun. Kemudian kita baca. Kita baca bagaimana membaca ayat yang kedua dalam surah Al-Kafirun, iaitu la a'budu ma ta'budun. Jadi itulah cara membaca ayat kedua surah Al-Kafirun. Kita pergi kepada ayat yang ketiga dalam surah Al-Kafirun, bermula dengan perkataan apa itu? Iaitu waw baris di atas, wala, perkataan wala, kalimah wala, iaitu waw baris di atas bunyinya wa. Waw iaitu huruf bibir terbuka, wa. Kemudian lam alif sama juga dengan alif sini, cuma tambah waw aja. Jadi hukumnya sama, mat jaiz munfasil. Kenapa? Kerana huruf mat alif ini bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Kalau satu kalimah sini hamzah, itu dan dipanggil mat jaiz, mat wajib. Yang ini mat jaiz. Dia punya harakat sama juga, 4 atau 5 harakat. Jadi kita baca wala. Kemudian kita bertemu dengan kalimah hamzah baris di atas antum tu, iaitu hamzah baris di atas bertemu dengan nun, dimatikan dengan nun jadi bunyi an. Tetapi di sini nun sukun, dia bertemu dengan huruf ta, maka kita baca dia dengan ikhfa. Jadi bunyi iaitu kalau kita bunyi an izhar, an iaitu lidah kita terus ke langit-langit. Tetapi ini apabila ikhfa, kita dah ingat, kita dah belajar, dia bunyi antara izhar dengan idgham. Dia tak bunyi at, dia tidak bunyi an, tapi dia bunyi antum. Antum. Kalau idgham dia terus masuk dengan huruf ta. Itu panggil idgham. Kalau izhar dia mati dengan nun aja, an gitu. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf ikhfa, maka kita baca dengan ikhfa antum. Kemudian mim itu izhar syafawi, jadi ta itu dimati dengan mim dengan bacaan izhar syafawi. Yang hukum izhar syafawi bunyinya antum. Kemudian kita bertemu dengan kalimah abiduna. Baik.
Ain di sini, perhatikan ain baris di atas bunyinya a, dengan huruf tengah halkum iaitu a. Kemudian ada alif di sini, bacanya 2 harakat, dia jadi mad asli. Pasal sebelum alif baris di atas. Baik. Ba baris di bawah. Ba tak ada hukum apa, bunyikan saja. B. A B. Kemudian dal waw ni bunyinya du, baca dengan apa? Iaitu baca dengan mad asli. Kemudian nun baris di atas. Jadi mad asli tadi 2 harakat, du 2 6 1 harakat. Jadi bunyinya abiduna. Kemudian bertemu pula dengan kalimah ma di sana, serupa juga dengan yang sana, ma, tetapi ma di sini dia lain sikit, dia panjang, ada tanda gelombang, kena baca lebih daripada 2 harakat, iaitu 4 atau 5 harakat. Jadi bertemu dengan hamzah. Jadi kita apa hukumnya? Mad jaiz juga. Mad jaiz munfasil, baca 4 atau 5 harakat. Baca ma. Kemudian kalimah yang terakhir iaitu hamzah juga bertemu dengan ain, sama juga tadi mana kita nampak, iaitu sini atas, iaitu huruf istifham. Kita bunyi a daripada pangkal halkum kepada tengah halkum a. Budu, bila kita mati dal jadi huruf qalqalah, jadi qalqalah kubra, bunyi a budak, a budak. Itu matinya 1 harakat saja, tidak ada panjang. A budak, tak ada masalah kalau panjang, jadi 1 harakat saja. Ini ketika kita wakaf. Kalau wasal bersambung dengan huruf berikutnya, dia dah jadi hilang keadaan apa ni, qalqalah itu, dia hidupkan huruf dal itu. Itu cara wasal. Tapi kita wakaf, kita baca supaya kita nafas kita cukup, ayat ni pendek-pendek. Jadi kita baca ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Dapat. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, kita pergi kepada ayat yang keempat, bermula dengan wala juga. Sama. Jadi apa tadi? Waw baris di atas, lam alif, ada tanda gelombang, dia bertemu dengan hamzah dalam kalimah ana. Kemudian kita baca, maknanya kita baca wa 1 la 4 atau 5 harakah, iaitu mad jaiz fasil, kerana dalam 2 kalimah. Jadi cuba kita baca wala, jadi 2, iaitu 4 atau 5. Kemudian kalimah yang berikutnya ana. Perhatikan, di atas tanda alif itu ada tanda nombor kosong. Macam nombor kosong lah. Tandanya iaitu bulat membujur ke atas. Baik. Di sini kita kena faham, apabila ada tanda ni, itu sebab kita kena baca tanda-tanda di dalam Al-Quran itu, iaitu menunjukkan dia apabila kita wakaf, kita pakai dia. Bila kita wasal dengan abidum, kita akan tidak pakai alif yang ada tanda kosong ni. Maknanya ada dalam tulisan, tidak ada dalam bacaan. Kita pergi kalimah yang ketiga pula. Ini bacanya a, sini bacanya nun baris di atas na. Kalau saya baca wakaf kat sini, saya baca wala ana. Salah. Wala ana. Panjang na-nya, iaitu 2 harakat. Dia jadi mad asli, bila kita wakaf sini. Tetapi bila kita sambung dengan kalimah abidum, ain baris di atas, kemudian bertemu dengan alif huruf mad, maknanya kita kena baca dengan mad asli 2 harakat. Ba baris bawah, kita baca b, dan dal ni tanwin dun, abidun. Jangan perhatikan huruf ini, perhatikan sama sini, sebab saya nak tunjukkan contoh wakaf di sini. Kalau kita wasal sampai sini, apa jadi? Ya, alif yang tanda kosong. Baik, kita baca terus sampai bidun. Wala ana bidun. Jadi sampai sini, jadi bunyinya bidun. Baik. Bila kita wakaf kat sini, bunyinya lain pula.
wala ana. Jadi dia di sini jadi mat asli bila kita wakaf. Tetapi bila kita wasal, ia ada hanya pada tulisan, tidak ada dalam bacaan. Anda faham tu Tanda kosong tu. Baik. Kemudian kita sambung di sini. Tadi baris di atas bunyinya ba baris bawah b dal baris depan dua dun. Apabila dia bertemu dengan huruf mim di dalam kalimah yang berikutnya, maka dia akan dibaca dengan idgham bi gunnah, iaitu dengan dengung. Dua harakat dengungnya. Dan kalau nama lain ialah ma'al gunnah. Kalau bila maknanya tak ada dengung. Ini bi gunnah dengan dengung. Kemudian kita perhatikan mim di sini dengan bertemu dengan alif baris di atas, bunyinya ma, dua harakah bacanya, panjang dua harakah. Jadi bunyinya abidum, itu idgham. Maknanya dal ini dimasukkan dengan huruf mim. Jadi abidum ma, itu cara membacanya. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang terakhir, iaitu abadtum. Baik, sini ada satu hukum baru yang kita jumpa. Sebelum ni kita tak jumpa dia dalam bacaan surah-surah daripada surah Fatihah. Perhatikan baik-baik. Tengok ain baris di atas bunyinya iaitu tengah hukum. Ba baris di atas bunyinya ba. Tetapi ba ini dimatikan dengan huruf dal. Sini ada huruf dal. Tetapi selepas huruf dal bertemu dengan huruf ta baris di atas, bertasydid. Itu maknanya dal ini bertemu dengan huruf ta yang mati tadi. Jadi apa yang kita perlu kena baca macam mana? Iaitu kena mengguna idgham mutajanisain, di mana huruf dal dan huruf ta mempunyai makhraj yang sama. Makhraj yang sama. Jadi apa kita perlu guna? Iaitu guna idgham mutajanisain, dimasukkan huruf ba kepada huruf ta. Jadi dal ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Bunyinya ta ni dimatikan dengan mim, bunyi tum dengan izzah syafawi, hukum izzah syafawi. Jadi bunyinya bat bukan dal, bat tum. Jadi abattum, jangan baca abadtum. Jangan baca dal. Kalau baca dal, salah bacaannya. Baik, kita baca semua kalimah ini dalam ayat yang keempat, iaitu wala ana abidum ma abadtum. Lagi sekali kita baca wala ana abidum ma abadtum. Okey, dapat Baik, kita pergi ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang kelima, bermula dengan wala juga, sama hukumnya. Ada tanda gelombang di sini menunjukkan kita kena baca dengan 4 atau 5 harakat, iaitu dengan menggunakan hukum mad jaiz munfasil, kerana alif bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, sama dengan sana. Alif bertemu dengan hamzah kalimah, sini pun sama. Jadi tak perlu penjelasannya lagi. Ingatkan penjelasan sana, sama juga penjelasan di sini, iaitu wala baca 4 atau 5 harakat. Kemudian di sini sama juga dengan mana? Dengan sini. Iaitu huruf yang sama. Iaitu ayat yang sama. Jadi ingatkan hukum-hukum yang terdapat di sini samalah yang berlaku dalam ayat yang kelima, iaitu ulangan daripada ayat yang ketiga. Jadi kita terus baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Sini ada kakalah, baru kita pergi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, ayat yang terakhir dalam surah Al-Kafirun, bermula dengan perkataan huruf lam baris di atas, lam baris di atas bunyinya la, di mana makhraj lam. Ingat kita dah belajar makhraj, mana lam dia tunjuk kat langit ujung lidah kita, iaitu atas huruf nun, iaitu gigi kacip, gusi, makhraj nun, kemudian makhraj lam. Jadi la, bunyinya la. Kemudian kaf di sini baris depan bunyinya ku. Perhatikan baris depan di situ, dengan tulisannya takut tak nampak. Jadi baris depan bunyinya ku, tetapi dia matikan dengan huruf mim, bunyinya kum. Dan
Dia tidak boleh dipanjangkan kerana dia izhar syafawi. Bunyinya lakum. Lakum, terus tutup bibir. Lakum. Mim, izhar syafawi. Jadi kita mati dengan maras min. Kemudian kita jumpa kalimah dinukum. Dal bawah, di baris bawah di bunyinya, tetapi dia mati dengan ya. Jadi kita kena baca macam mana? Iaitu dengan hukum mad asli. Sebab sebelum ya baris di bawah. Jadi dia mad asli baca 2 harakat. Di. Kemudian nun baris depan bunyinya nu. Kemudian kaf pun baris depan bunyinya ku. Tetapi kaf ini dimatikan dengan mim. Kerana baca dengan izhar syafawi mim ini. Jadi bunyinya kum. Sama di sini lakum. Sini nukum. Jadi dinukum. Lakum dinukum. Sini saja 2 harakah. Sini 1, 1, 1, 2, 1, 1. Kemudian kita jumpa kalimah waw baris di atas wa, lam baris bawah li, kemudian ya baris di atas ya, waliya. Waliya, macam mana kita sama? Dinukum waliya din. Waliya din. Baik. Kalimah yang terakhir, yang ini satu-satu ingat Jangan dilewat-lewatkan bunyi wa dengan li dengan ya. Waliya itu salah. Waliya pun salah. Waliya pun salah. Dia satu saja. Waliya terus waliyadin. Dan baris bawah bertemu dengan ya, kemudian dimatikan nun baris bawah ni, iaitu bunyinya din dengan hukum mad rid li sukun. Jadi bacaannya lakum dinukum waliyadin. Di sinilah kita boleh pilih 2, 4 atau 6. Tapi kalau kita baca 4 semua tadi 4 lah. Kalau 6 lah, kalau 2 saja. Baik. Kita baca semua. Dan penutupnya kita baca semua ayat surah Al-Kafirun ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nampak di sini perhatikan. Sini ada satu saja yang bunyi 2 harakah. Di sini 4, 2, 4 atau 6 harakah. Dan ingat semula, wala antum ayat yang ketiga diulang kepada ayat yang ke-5. Jadi sama bunyinya. Jangan bezakan. Mesti bunyinya sama, lagunya pun sama. Jadi itulah saja pembelajaran kita tentang surah Al-Kafirun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.